Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan poster kami yang bertajuk Cinta Diri Sendiri dari Sudut Kesihatan Mental. Tugasan ini adalah bagi memenuhi LMCR 3302 Dimensi Cinta di bawah bimbingan Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. Cinta diri menurut Kosyaba 2012 ialah satu keadaan apabila kita boleh menghormati diri sendiri dengan menghargai diri sendiri apabila kita mampu membuat keputusan dalam pembangunan rohani, jasmani dan psikologi. Contohnya apabila kita telah berjaya menerima kelemahan dan kelebihan diri, kita akan fokus kepada matlamat hidup kita kemudian hidup reda dengan usaha yang telah dilakukan. Kesihatan mental telah menjadi isu yang tersembunyi di sebalik stigma dan diskriminasi untuk masa yang lama. Takrif kesihatan mental itu sendiri ialah keadaan kesejahteraan mental membolehkan individu menyedari kebolehannya, mengatasi tekanan kehidupan normal, bekerja secara produktif dan membuat sumbangan untuk masyarakat. Oleh itu, cinta diri adalah penting untuk memiliki kesihatan mental yang baik kerana cinta diri dianggap sebagai komponen penting dalam harga diri dan kesihatan. Selain itu, boleh membina daya tahan apabila seseorang itu mengalami kesukaran, membantu individu untuk pulih dengan cepat daripada trauma ataupun perpisahan romantis. Seterusnya ialah persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan yang perlu dirungkai di dalam kajian ini. Yang pertama ialah apakah konsep cintai diri sendiri? Yang kedua, bagaimanakah perspektif masyarakat terhadap pesakit mental? Dan yang ketiga, apakah faktor-faktor yang mendorong kepada masalah kesihatan mental seseorang? Dan seterusnya juga ialah objektif kajian. Antara objektif kajian di dalam kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti konsep mencintai diri sendiri. Yang kedua, mengkaji perspektif masyarakat terhadap pesakit mental. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor masalah kesihatan mental terhadap seseorang individu. Permasalahan dalam kajian ini adalah kes bunuh diri yang semakin meningkat dalam negara akibat masalah stres serta kemurungan. Kebanyakan kes yang berlaku adalah di kalangan remaja. Anak remaja yang berusia 13 hingga 17 tahun kebanyakannya mengalami masalah kesihatan mental disebabkan oleh perubahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu dari segi biologi, kognitif dan psikologi. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Terdapat 3 kepentingan kajian. Yang pertama, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mencintai diri sendiri iaitu self-love. Yang kedua, dapat mengkaji perspektif masyarakat serta stigma masyarakat tentang isu masalah kesihatan mental dan memperbaiki tanggapan negatif tersebut. Dan yang ketiga, dapat membantu orang awam dalam memahami faktor-faktor terjadinya masalah kesihatan mental. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada hasil dapatan kajian. Bagi objektif 1 iaitu mengenal pasti cara mencintai diri sendiri. Seramai 50 responden telah diarahkan untuk menjawab soalan-soalan berikut. Bagi soalan pertama dalam objektif 1 ialah, adakah responden tahu cara untuk mencintai diri sendiri? Sebanyak 19% responden telah bersetuju dengan kenyataan ini dan ini menunjukkan bahawa ramai responden tahu cara untuk menghargai diri sendiri. Manakala bagi soalan yang kedua ialah membuang pandangan negatif terhadap diri sendiri merupakan salah satu cara untuk mencintai diri sendiri. Dan sebanyak 21% responden bersetuju dengan pandangan ini. Seterusnya, adakah responden menerima kekurangan diri sebagai cara untuk mencintai diri sendiri? Penyataan ini menunjukkan sebanyak 20% responden bersetuju. Seterusnya, bagi soalan keempat, adakah self-reward merupakan salah satu cara untuk responden menghargai diri? Sebanyak 20% responden bersetuju dengan pernyataan ini. Dan yang terakhir ialah tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain merupakan cara yang paling berkesan untuk mencintai diri sendiri. Dan hasilnya menunjukkan sebanyak 20% responden bersetuju dengan pernyataan berikut. Bagi objektif kedua yang mana ianya mengkaji persepsi masyarakat terhadap pesakit mental ialah kita dapat lihat di carta pie yang menunjukkan 33% yang sangat setuju untuk membantu merawat penyakit kesihatan mental jika masalah kesihatan ini berlaku dalam kalangan ahli keluarga sendiri.
Seterusnya, objektif ketiga ialah faktor-faktor isu kesihatan mental. Dalam carta pie di atas menunjukkan bahawa peratusan faktor persekitaran lebih tinggi peratusannya berbanding dengan faktor yang lain. Hal ini kerana persekitaran memberi impak yang sangat besar untuk kesihatan fizikal dan mental. Persekitaran yang tidak kondusif memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang individu. Seperti yang kita ketahui, persekitaran masa kini terlalu banyak tekanan dan cabaran yang perlu dihadapi oleh seseorang sama ada dari sudut positif ataupun negatif. Oleh itu, daripada 50 responden, sebanyak 29 orang bersamaan dengan 58% yang sangat bersetuju dengan pernyataan yang dinyatakan di atas, manakala sebanyak 16 orang bersetuju bersamaan dengan 32%. Seterusnya, faktor pergaduhan sesebuah keluarga memaksa anak untuk mencapai kecemerlangan dan obses tentang penampilan diri sendiri mempunyai peratusan yang sama, iaitu sebanyak 20% daripada 50 responden. Oleh itu, faktor pergaduhan dalam sesebuah keluarga sangat memberi kesan kepada masalah kesihatan mental terhadap seseorang individu. Sesebuah keluarga yang mempunyai masalah seperti pergaduhan antara suami isteri, bertengkar di hadapan anak-anak dan mempunyai masalah kewangan merupakan faktor yang boleh menjerumus seseorang anak ataupun individu itu mendapat penyakit mental. Hal ini disebabkan mereka kurang mendapat kasih sayang dari kedua ibu bapa mereka. Daripada 50 responden, dapat kita katakan bahawa seramai 27 orang bersamaan dengan 54% sangat bersetuju dengan faktor kekeluargaan ini, manakala seramai 14 orang bersamaan dengan 28% bersetuju dengan pernyataan yang dinyatakan di atas. Manakala tekanan pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa kepada anaknya sangat memberi kesan kepada kesihatan mental. Hal ini kerana sikap sesetengah ibu bapa yang suka membanding-bandingkan keputusan peperiksaan anaknya dengan orang lain. Oleh itu, dapat kita katakan bahawa seramai 25 orang bersamaan dengan 50% sangat bersetuju dengan pernyataan yang dinyatakan di atas, manakala seramai 10 orang bersamaan dengan 20% agak bersetuju dan tidak bersetuju dengan pernyataan di atas adalah seorang sahaja, iaitu bersamaan dengan 2%. Di samping itu, terlalu obses dengan personaliti yang sempurna. Individu yang mempunyai sikap yang sedemikian akan mudah tertekan. Hal ini kerana mereka selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk mencapai kesempurnaan tersebut dan sedikit sebanyak akan terjerumus kepada penyakit kesihatan mental. Seterusnya, seramai 23 orang daripada 50 responden bersamaan dengan 46% sangat bersetuju dengan pernyataan yang dinyatakan di atas, manakala hanya seorang sahaja yang tidak bersetuju, iaitu bersamaan dengan 2%. Akhir sekali, bilangan peratusan yang sedikit ialah trauma dan fobia, iaitu sebanyak 19%. Individu yang mempunyai trauma baik daripada segi fizikal atau mental sangat mudah untuk mendapat penyakit mental. Trauma ini juga melibatkan emosi yang tidak stabil, mudah terganggu, sentiasa rasa dirinya diancam, suka memberontak dan banyak lagi. Maka menurut responden yang terdiri daripada 50 orang, seramai 21 orang yang sangat bersetuju, iaitu bersamaan dengan 42%, diikuti dengan 11 orang yang agak bersetuju, iaitu bersamaan dengan 22%, dan seorang sahaja bersamaan 2% yang sangat tidak bersetuju. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa faktor utama kesihatan mental ialah persekitaran yang negatif, yang kedua, obses tentang penampilan sendiri, yang ketiga, memaksa dalam pelajaran, yang keempat, mempunyai masalah keluarga, dan yang kelima ialah trauma dan fobia. Seterusnya, perbincangan melalui dapatan kajian dapat disimpulkan bagi objektif pertama, majoriti responden bersetuju bahawa membuang pandangan negatif merupakan konsep mencintai diri sendiri yang sering diamalkan. Majoriti responden juga berpendapat bahawa mereka akan membantu merawat penyakit mental jika berlaku kepada ahli keluarga mereka selain daripada membiarkan mereka. Akhir sekali, faktor persekitaran juga merupakan antara faktor yang paling banyak dipersetujui oleh responden di mana ia boleh mempengaruhi kesihatan mental seseorang individu tersebut.